Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung berkenaan dengan surah Al-Bayyinah. Sebelum ini, pertemuan sebelum ini kita telah mempelajari berkenaan dengan terjemahan perkata surah Al-Bayyinah pada ayat pertama hinggalah ayat yang terakhir. Dan untuk lebih lengkap lagi kita akan sambung dan memahami beberapa poin pengajaran dan isi penting daripada surah tersebut. Okey. Kita terus pergi kepada poin dia. Okey, pengajaran. Pengajaran penting dalam surah ini adalah yang pertama, sentiasa menjaga dan memelihara kesucian agama Islam. Kesucian agama Islam hendaklah kita sentiasa menjaga dan memeliharanya. Menjaga macam mana? Menjaga segala apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tu. Kita jaga dan kita pegang, kita pertahankan dan kita mengamalkan. Bukan setakat kita menjadikan ia slogan tanpa kita amalkan. Okay. Yang kedua, membaca Al-Quran dan beramal. Membaca Al-Quran dan beramal. Sebab apa membaca dan beramal? Sebab ada orang yang membaca saja, tetapi dia tidak beramal. Dia tidak tadabbur, dia tidak memperhatikan isi kandungan Al-Quran, dia tidak mempelajarinya, tafsirannya. Bagaimana dia nak mengamalkan sesuatu yang dia tidak mempelajari dengan mendalam? Dia perlu mempelajarinya, membacanya, kan? Barulah dia dapat beramal dengan Al-Quran. Dan beramal dalam surah ini ditekankan beramal dengan ikhlas. Ditekan beramal dengan ikhlas. Dan semata-mata Allah kita buat sesuatu ibadah itu. Okey. Yang ketiga, kita sentiasa mengumpul amal ibadah sebagai bekalan. Hendaklah kita sentiasa bersegera mengumpul amal ibadah. Kita tidak tangguh hingga keesokan harinya. Sedangkan keesokan harinya belum tentu kita lagi dapat menggapai kehidupan. Kalau Allah cabut kita pada hari ini, bagaimana kita ingin beribadah di keesokan harinya? Hendaklah kita perhatikan itu. Okey. Itu pengajaran. Kita pergi kepada isi penting. Ada dua isi penting dalam surah ini. Yang pertama, ahli kitab dan orang musyrik akan tetap dengan agamanya. Orang ahli kitab dengan orang musyrik, sekiranya telah disampaikan ajaran Islam kepada mereka, lalu mereka tidak mahu menerimanya, bukan kerana apa? Kerana hidayah Allah belum lagi singgah pada diri mereka. Kita tak dapat bagi hidayah kepada orang kafir dan musyrik, melainkan Allah telah mengubah hati mereka untuk mereka menerima hidayah. Kita hanya boleh berusaha untuk menjadi penyebab kepada hidayah. Adapun kita tak dapat bagi mereka hidayah. Yang kedua, sedangkan Nabi yang diturunkan sudah cukup dengan sifat-sifat terpuji. Sudah cukup dengan sifat-sifat terpuji. Okey. Sedangkan Nabi yang diturunkan sudah cukup dengan sifat-sifat terpuji dan bukti yang nyata. Orang kafir ni, Nabi dah bawa sifat yang terpuji, bukti yang nyata. Mereka tetap tak nak terima. Ini kan kita. Sebab apa? Sebab Allah lah yang memiliki hidayah tersebut. Kita hanya boleh berusaha untuk mengajak mereka kepada hidayah. Okey, cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi